Jabal Tahkim di Jordan menjadi saksi perundingan antara dua pihak yang bermusuhan, Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kawasan ini dikenali juga dengan Al-As'ari, bersempena nama sahabat Nabi Abu Musa Al-As'ari. Perundingan yang dikenali dengan Majlis Tahkim berlangsung di sini pada Ramadan 37 Hijrah. Ia dilaksanakan berikutan gencatan senjata di Siffin 7 bulan sebelumnya. Pertempuran di Siffin berakhir dengan Amr bin Al-As menyeru tentera Muawiyah menjulang mushaf Al-Quran di hujung tombak mereka, simbol kembali kepada hukum Allah. Tanda berdamai setelah didapati pasukan Ali semakin menguasai pertempuran. Desakan kuat sebahagian pengikut Ali yang mahu pertempuran dihentikan memaksa khalifah bergelar singa Allah itu akur. Dalam peristiwa Tahkim, pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin Al-As, sementara pihak Ali diwakili oleh Abu Musa Al-As'ari. Hasilnya dipersetujui bahawa Muawiyah dan Ali meletakkan jawatan masing-masing sebagai pemimpin. Umat Islam diberi hak memilih khalifah menggantikan mereka berdua. Untuk melaksanakan keputusan itu, Abu Musa Al-As'ari sebagai wakil pihak Ali dipersilakan tampil dahulu. Beliau mengisytiharkan pelucutan jawatan Ali sebagai khalifah dan menyerahkan urusan memilih khalifah kepada kaum muslimin. Diikuti kemudiannya oleh Amr bin Al-As. Beliau menyetujui peletakan jawatan Ali dan seterusnya mengisytiharkan Muawiyah sebagai khalifah. Perundingan itu jelas tidak membawa kesan positif kepada kedua belah pihak. Ali bin Abi Talib menolak ketetapan Majlis Tahkim dan mengekalkan jawatannya sebagai khalifah hingga beliau terbunuh di Kufah 3 tahun kemudiannya. Daerah subur yang diairi sungai Furat ini sering dikaitkan dengan pertempuran bersejarah antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Ar-Raqqa terletak 550 km di timur laut Damaskus, Syria. Sumber ekonomi utama penduduknya ialah pertanian di samping penternakan. Di sinilah letaknya markas pasukan Ali bin Abi Talib dalam pertempuran Siffin. Perang saudara itu merangkut 90,000 nyawa umat Islam, melebihi korban peperangan sepanjang sejarah Nabi dan 3 orang khalifah selepas baginda. من المعروف جاء من جهة الكوفة من جهة الشرق من جهة العراق وسار عبر طريق الجزيرة ليعسكر ويضع رحاله في هذا المكان الطاهر. أما جيش معاوية بن أبي سفيان الذي جاء من الشام فجاء وعسكر على الضفة اليمنى من نهر الفرات. Tragedi pembunuhan Khalifah Uthman Al-Affan menjadi titik mula krisis antara Ali dan Muawiyah. Muawiyah yang mempunyai pertalian kerabat dengan Uthman Al-Affan mendesak Ali selaku khalifah menyegerakan hukuman ke atas pembunuh Uthman. Namun Ali berpendapat situasi umat Islam yang kucar-kacir perlu dikawal terlebih dahulu. Siasatan dan hukuman kes pembunuhan khalifah hanya akan dapat dilakukan dengan sempurna apabila negara kembali aman. Muawiyah yang sememangnya mempunyai pengaruh kuat di Syam akhirnya membentuk kelompok pendesak yang kuat. Kredibiliti Ali sebagai khalifah begitu tercabar. Muawiyah mahu dilantik sebagai khalifah oleh pengikutnya. Perselisihan semakin buruk, akhirnya membawa kepada pertikaian bersenjata di antara mereka. Menjelang Zulhijjah 36 Hijrah,
Ali bin Abi Talib menyusun pasukannya di Siffin. Bagaimanapun tidak berlaku pertempuran besar antara pasukannya dengan pasukan Muawiyah hingga berakhirnya bulan itu. Muharram tahun 37 Hijrah menyaksikan gencatan senjata antara mereka. Menurut catatan sejarah, pertempuran Siffin bermula pada 1 Safar 37 Hijrah dan berlarutan selama 9 hari. Kemenangan hampir berpihak kepada Ali bin Abi Talib. Pada hari ke-9 atas saranan Amr bin al-As, pasukan Muawiyah menjulang Al-Quran di hujung tombak sebagai simbol perdamaian. Gencatan senjata dipersetujui pada 13 Safar tahun 37 Hijrah dan 7 bulan kemudiannya berlakulah peristiwa Takim. Masjid Ammar bin Yasir ini dibangunkan di kawasan perkuburan korban perang Siffin. Antara yang bersemadi di sini ialah para sahabat Nabi dan Tabi'in. Inilah makam seorang pejuang Siffin yang terkenal, Uwais bin Amir Al-Qarni. Beliau berpihak kepada Ali bin Abi Talib. Dikatakan Ali bin Abi Talib sendiri memakaikannya serban Nabi sewaktu Uwais mahu keluar bertempur. Ada riwayat yang menyatakan doa beliau begitu mustajab. Secara umumnya, sahabat Nabi SAW didefinisikan sebagai mereka yang hidup sezaman, bertemu dan beriman dengan baginda. Menurut Imam Bukhari, sahabat Nabi ialah orang Islam yang hidup bersama Nabi atau pernah melihat baginda. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sahabat Rasul ialah orang yang pernah hidup bersama baginda walau dalam tempoh masa yang singkat, hatta hanya melihat baginda. Uwais bin Amir Al-Qarni hidup sezaman dengan Nabi SAW namun tidak pernah bertemu baginda. Beliau berasal dari Yaman dan tinggal bersama ibunya di sana. Beliau menghabiskan sebagian besar masanya berbakti kepada ibunya yang telah tua. Uwais menjadi contoh anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya yang telah berjasa. Tidak heranlah Nabi SAW memperakui akhlak mulianya dengan menghadiahkan jubah baginda kepada Uwais. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia supaya mengesah serta mengabdikan diri kepadanya. Di samping itu, Allah mengiringi perintahnya dengan arahan supaya berbakti kepada ibu bapa. Al-Quran meletakkan kepentingan mentaati ibu bapa sebaris dengan mentaati Allah. Allah Azza wa Jalla mewajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapa dalam apa keadaan sekalipun. Anak-anak berkewajiban menuruti perintah ibu bapa selagi perintah itu tidak melanggar batas syariah. Kedudukan ibu bapa begitu tinggi menurut pandangan Islam. Di samping bersyukur kepada Allah, manusia juga disuruh bersyukur kepada ibu bapanya. Bersyukur kepada Allah kerana limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak terhingga. Bersyukur kepada ibu bapa kerana agungnya jasa pengorbanan membesarkan anak-anaknya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Berbakti kepada ibu bapa merupakan ibadat yang afdal selepas solat fardu yang menjadi tiang agama. Besarnya dosa menerhakai ibu bapa hampir sebesar dosa mensyirikkan Allah. Hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebut Nabi SAW bersabda bermaksud dosa-dosa besar ialah menyekutukan Allah, menderhakai ibu bapa, membunuh dan bersumpah palsu. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Nasa'i membawakan sabda Nabi yang bermaksud ada 3 golongan yang tidak akan dipandang Allah pada hari kiamat. Orang yang derhaka kepada ibu bapanya, peminum arak, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dalam sepotong hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebut 3 golongan yang tidak akan masuk syurga, antaranya orang yang derhaka kepada ibu bapanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut hadis Nabi yang meletakkan ibu pada kedudukan paling utama. Seorang lelaki mendatangi Nabi SAW lalu mengajukan pertanyaan kepada baginda, siapakah yang paling berhak mendapat layanan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya semula, kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Lelaki itu menyoal lagi, selepas itu siapa? Nabi memberi jawapan yang sama, ibumu. Lelaki itu sekali lagi bertanya, kemudian siapa? Lalu Nabi SAW menjawab, bapamu. Hadis Nabi turut menjelaskan bagaimana ruginya mereka yang tidak mengambil kesempatan berbakti kepada kedua ibu bapanya, kerana ia menjadi penyebab dimasukkan ke dalam syurga. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada 2 ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah, kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Istanbul, yang terkenal dengan masjid-masjidnya yang indah, menyimpan 1001 peninggalan Islam zaman silam. Di Fateh, Istanbul, teguh berdiri Masjid Hirkais Sarif. Masjid ini menyimpan hadiah Nabi kepada Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais tidak berpeluang bertemu Nabi, sekalipun hidup sezaman dengan baginda. Masanya dihabiskan dengan berkhidmat kepada ibunya yang uzur di Yaman. Uwais ingin benar bersemuka dengan Nabi yang diimaninya di Madinah. Pada suatu kesempatan, Uwais meminta izin ibunya untuk ke sana. Setibanya Uwais di Madinah, beliau ke rumah Nabi. Bagaimanapun, Nabi SAW tiada di rumah ketika itu. Uwais tidak dapat menunggu lebih lama di Madinah kerana bimbangkan ibunya di Yaman. Sebelum kembali ke Yaman, Uwais berpesan kepada isteri Nabi supaya menyampaikan salamnya kepada baginda. Nabi SAW mengutuskan 2 orang sahabatnya ke Yaman dengan membawa jubah baginda sebagai hadiah kepada Uwais, anak soleh yang menghambakan diri berbakti kepada ibunya. Justru, pengiktirafan terbesar Rasulullah SAW ke atas Uwais ialah memperakui beliau seorang yang sangat makbul doanya. Hirkais Sarif Jami' atau Masjid Al-Hirqah Asy-Syarifah di Fatih Istanbul ini dibina pada tahun 1851 Masehi. Kalimah Allah, Muhammad serta Khulafa Ar-Rashidin pada kubah utama adalah hasil karya pembina masjid ini, Sultan Abdul Majid. Beliau terkenal dengan minatnya yang mendalam terhadap seni kaligrafi Arab.
Hasil karya beliau dapat dihayati pada mimbar ini. Seni ukir Islam Turki begitu menonjol menghiasi masjid yang melangkaui usia seabad ini. Usaha menempatkan jubah hadiah Nabi kepada Uwais di tempat yang khusus bermula pada tahun 1780 Masehi lagi. Sejak itu koleksi Uwais dipamerkan kepada umum. Masjid ini turut menyediakan dewan diraja, memandangkan koleksi itu turut diziarahi Sultan dan para pembesar Islam lainnya. Suasana di Masjid Harkais Sarif tidak akan sehening ini menjelang bulan Ramadan. Sejak lebih seabad lalu, sepanjang bulan puasa, masjid ini akan penuh sesak dengan umat Islam yang ingin melihat hadiah Nabi buat Uwais bin Amir Al-Qarni itu. لما جاء عهد عبد المجيد بن محمود في العصر الماضي بنى هذا المسجد لأنه رأى أن كثرة الناس لزيارة البردة، وأراد أن يبني هذا المسجد مسجدا خاصا لهذه البردة كي يزور الناس ويصلون هنا. وأيضا بنى غرفة خاصة فوق المحراب لحفظ هذه البردة، وهذه البردة إلى الآن إلى يومنا هذا تحتفظ في هذه الغرفة ويزار في شهر رمضان. في زماننا هذا قرروا أن تفتح هذه البردة، هذه زيارة يعني زيارة الناس من أول رمضان شهر رمضان إلى آخرها. Inilah jubah Nabi yang dihadiahkan untuk Uwais bin Amir Al-Qarni. Setiap kali koleksi itu dibuka untuk pameran, salawat Nabi akan dikumandangkan. Uwais terkorban dalam peperangan Siffin tanpa meninggalkan zuriat. Hadiah Nabi itu diwariskan kepada anak saudaranya dan ia dipusakai turun-temurun. Pada zaman Kesultanan Turki, pewaris jubah Uwais telah berhijrah ke Turki dan menetap di Izmir. Apabila Sultan Ahmad I mengetahui tentang jubah Nabi yang disimpan oleh waris Uwais, beliau memerintahkan supaya jubah ini dibawa ke Istanbul. Sebidang tanah diadakan kepada waris Uwais dan sebuah tempat khas menyimpan pusaka Uwais di Bena. Dipamerkan bersama jubah Nabi ialah 3 helai janggut baginda dan ini pula bengkung baginda. Pewaris ke-57 hadiah Nabi buat Uwais bin Amir Al-Qarni ialah Hashim Koprulu. Bagaimanapun, beliau telah meninggal dunia sewaktu berusia 60 tahun. Hari ini, hadiah Nabi di bawah jagaan istri Hashim, Nuria Koprulu. Menurut Nuria, beliau berasal dari Damaskus, Syria. Nuria yang sudah berusia 83 tahun mendapat penghormatan menyimpan anak kunci koleksi hadiah Nabi. Di Harkais Sarif, nama Uwais bin Amir Al-Qarni terus disebut dan dikenang sebagai anak yang mengasihi ibu dan pejuang yang mencintai Islam.